Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nadir Nasar di Sinema #ini Sinemaku. Sekarang ni Nadir berada di salah satu panggung wayang TGV Cinema yang terletak di Wan Utama. Jom kita ke segmen pertama. Mari kita saksikan filem yang sedang ditayangkan dan akan ditayangkan. Jom, roll it! Mengisahkan 5 pelajar jurusan filem perlu menghasilkan satu filem untuk projek graduasi. Mereka ingin membuat satu filem seram yang unik dan tidak klise seperti filem seram yang lain. Jadi, mereka melakukan penggambaran di sebuah rumah berhantu yang terkenal. Namun sewaktu tinggal di situ, situasi jadi agak kecoh apabila satu demi satu kejadian aneh seperti dalam filem seram kini berlaku pada mereka. Mampukah mereka keluar dari rumah tersebut? Ingin tahu jawapannya? Saksikan filem ini sekarang. Islam di negara barat, tapi tidak ada Muslim. Dan aku melihat Muslim di negara Arab, tetapi tidak ada Islam. Mereka yang berada di negara barat, mereka Filem terbitan Pencil Pictures dan Records yang menjalani penggambaran di Scotland pada 2018 ini dibintangi pelakon seperti Ashraf Muslim, Wana Ali, Fasha Sanda, Piyu Riz, Adam Kori dan Fauziah Nawi. Ia mengisahkan Aurora berusia 19 tahun yang juga anak luar nikah dan dibesarkan di Eropah oleh keluarga bukan Islam sejak kecil. Keadaan berubah apabila Aurora mendapat tahu asal-usulnya dan cuba membunuh diri. Namun kehadiran Khalid memberi sinar baru dan mereka pergi ke Malaysia untuk mencari ibu bapa kandungnya. Apakah yang terjadi? Bagaimana penerimaan ibu bapa kandungnya? Nantikan kemunculan filem ini tidak lama lagi. Takut ke tak tengok trailer filem Takut ke tak tu? Filem Takut ke tak sedang ditayangkan sekarang. Dan juga yang akan ditayangkan filem Ada Apa Dengan Dosa yang dilakonkan oleh Ashraf Muslim, Wana Ali dan juga Fasha Sanda. Seterusnya, kita nak cerita pasal bintang 7 Hari Mencintaiku 2. Dengar cerita, ia mencatat rating 12 juta menerusi 33 episod. Jom kita kenal Siti Saleha. Pelakon Siti Saleha melakar sejarah dalam kariernya apabila menerima pengiktirafan antarabangsa setelah dicalonkan dalam Anugerah Kandungan Asia 2020 bagi kategori pelakon wanita utama terbaik program TV. Pelakon Siti Saleha teruja apabila dicalonkan menerusi drama Black yang ditayangkan di View Original. Dalam kategori pelakon wanita utama terbaik, Saleha berentap dengan Anjali Bayani dari Filipina, Nita Jirayunggun dari Thailand, Rasika Dugal dari India dan Yeo Yan Yan Malaysia Singapura. Dalam perkembangan lain, Saleha bakal muncul dalam sebuah telefilm baru berjudul Anais Patah Hati yang menggantikannya dengan pelakon Engku Ismail Aziz dan Di Al-Hadi. Telefilm itu akan ditayangkan di saluran Astro Citra pada 12 September ini. Bantuan terus dihulurkan Finas kepada penggiat seni yang dalam kesusahan menerusi program ziarah Finas Prihatin meliputi Lembah Kelang, Zon Selatan, Pantai Timur dan Sabah. Finas ke Sabah menemui penerima dana kandungan digital bagi berkongsi idea dan input menerusi sesi business talk agar mereka berada di landasan tepat dan karya disiapkan mengikut masa yang ditetapkan. Pada 26 Ogos lalu, Majlis Penyerahan Surat Tawaran Dana Kandungan Digital dan cek insentif tayangan filem Cereka serta sesi menandatangani memorandum persefahaman di antara Finas, Universiti Teknologi Mara dan Lembaga Teknologis Malaysia telah disempurnakan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah di PWTC Kuala Lumpur.
Ahli Perbadanan Finas Profesor Datuk Dr. Abdul Razak Muhaiddin yang juga pengerusi Jawatankuasa Agreditasi, Latihan Kemahiran dan Pembangunan Modal Insan adalah antara panel di Forum Agreditasi dan Pentauliahan dalam Industri Kandungan Kreatif Malaysia Anjuran Finas di Kuala Lumpur baru-baru ini. Forum menampilkan Dr. Syahrul Fitri Musa, pensyarah kanal Fakulti Filem, Animasi dan Teater Universiti Teknologi Mara sebagai moderator. Kira-kira 150 peserta telah menghadiri bengkel lakonan bersama Datuk Ahmad Tamimi Serigar di Bera Pahang yang dirasmikan oleh pengerusi Finas yang berusaha Tuan Zakaria Abdul Hamid. Baru-baru ini di Kuala Lumpur berlangsung sesi perbincangan mengenai pindaan Akta Finas 1981 atau Akta 244 yang turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah. Puspanita Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang dinaungi Datin Norlin Samsul Bahri dan Finas menyertai program Jalinan Kasih di Rumah Anak Yatim dan Fakir Miskin Baitul Husna di Kuantan, Pahang. Tahun lepas saya dah shoot 3 filem yang insyaAllah akan ditayangkan by right this year ataupun next year. Kesihatan mental tidak begitu serius sehingga ada yang mengabaikan bantuan profesional. Siapa yang tidak kenal dengan Fatah Amin, namanya kian mendapat perhatian dan tempat dalam industri perfilman. Saya bermula daripada belakang tabir. Bila dah join kompetisi Hero Remaja itu, saya berpeluang, dapat peluang untuk berlakon. Filem pertama saya KL Special Force, ya, dengan skop production. Itu filem pertama saya. Korang musuh yang sebenar, bukan aku. Hakikatnya kau tu perompak. Kau tu pembunuh, betul tak? Untuk tujuan yang lebih besar. Actually, tahun lepas saya dah shoot 3 filem yang insyaAllah akan ditayangkan by right this year ataupun next year. Yang akan ditayangkan insyaAllah next month adalah Mimaland, iaitu memang filem seram, genre totally horror punya genre. Tempat ni kotor. Aku rasa benda ni macam complicated lah. Dan lagi complicated adalah benda-benda yang tak nampak. Mat Kilau, itu memang epic action movie yang itu belum dapat lagi date. And then saya ada satu lagi filem deleted, Police Story. Itu pun belum ada lagi date, action movie. Yep. Dengan kes budak-budak zaman sekarang ni dengan isu depression. Apa agaknya watak yang mencabar bagi Fatah Amin? Tak ada tempat nak mengadu. Action movie is actually boleh cakap susah lah sebenarnya untuk dibawa kerana kita sebagai seorang pelakon action, kita bukan saja membawa karakter itu, tetapi kita perlu train untuk mempersiapkan diri dalam sebuah karakter dalam filem aksi. Kau bunuh ramai orang. Kau bunuh polis, kau faham tak? Dari segi fizikal dengan kena buat badannya, and then kalau action movie tu dia involve action scene, fighting scene, kita kena training, dan kena training tu berbulan-bulan lamanya. So it's not easy lah, it's not easy. Setiap pelakon pasti ada watak yang diidamkan mereka. Apa agaknya watak yang menjadi idaman Fatah Amin? You dah book nakal belum? Oh yes. Saya sebenarnya masih idamkan watak psycho thriller. Itu yang I'm working on it. Kalau tak ada apa-apa nanti saya akan announce lah. Tapi itu adalah watak yang paling saya idamkan yang belum lagi saya pernah dapat. Kembali bersama saya Nadia Nasa di Sinema #ini Sinemaku. Ya, itu dia bakal bapa Fatah Amin. Dengar cerita lah kan. Fatah Amin ni nak watak psycho. So producer, director kat luar sana bolehlah ambil Fatah Amin untuk watak psycho ni. Okey, sedikit info untuk anda semua. Kalau anda semua nak tahu, TGV One Utama ni ada 12 hall, termasuklah Biniplex, IMAX dan juga Indulge dan banyak lagi. Kalau anda semua nak rasa sendiri, datanglah ke TGV One Utama. Jom kita ke segmen seterusnya. Sebalik skrin, filem Town Mall, arahan dan juga lakonan Datuk Izlan Yusof. Mari kita tanya beliau sendiri. Roll VT.
masalah, banyak sangat sejarah. Takkan kau tak ingat, 10 tahun dulu ada wakil syarikat yang hilang. Sampai ke hari ini tak dapat dikesan tau. Di sebalik skrin minggu ini, kita bercerita tentang filem seram bertajuk Town Mall. Memegang watak Rusdi di dalam filem Town Mall. Rusdi adalah seorang lelaki engineer yang bekerja di sebuah syarikat construction yang bertanggungjawab untuk mengambil alih bangunan yang telah terbengkalai untuk sekian lama untuk dibangunkan semula. Yang mana watak Rusdi ni dia terbabit sama dengan sejarah hitam yang pernah berlaku di bangunan tersebut, dan berlakulah seterusnya yang mana dia akan dihantui daripada semasa ke semasa kerana pembabitan beliau secara langsung dan tidak secara langsung di dalam sejarah hitam yang pernah berlaku dulu. Saya letak hidup saya dalam projek ni, Datuk. 10 tahun dulu Datuk cakap tak dapat projek ni, company akan lingkup. Assalamualaikum, saya Nina Harizal, memegang watak sebagai Mazni di dalam filem Town Mall. Mazni ialah sekretari kepada Datuk Saiful dan juga merupakan rakan sekerja dengan Rusdi yang memegang watak utama dalam filem Town Mall. Apa yang menariknya tentang filem ini adalah diadaptasi dari sebuah novel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaiduddin daripada Induja Productions dalam Berhad. Datangnya cerita Town Mall ni, datang cerita ni daripada sebuah novel yang terlaris di Malaysia. Datangnya ilhamnya cerita ni sebenarnya daripada kawan baik saya sendiri. Dalam orang lama industri, dia datang jumpa saya. Masa tu saya down sikit, dan dia jumpa saya, dia bincang kat saya. Dia kata, bang, jom kita buat cerita ni bang, cerita filem Town Mall ni yang berlaku di Seremban. Dalam setiap pembikinan filem, pasti ada cabaran yang tersendiri. Jadi apa agaknya cabaran yang telah dilalui untuk menghasilkan filem Town Mall ini? Saya memegang watak sebagai Maria dalam filem Town Mall ni. Dan cabaran untuk buat filem ni adalah ialah cerita hantu, dan sebenarnya saya ni bukanlah seorang yang berani sangat. Saya boleh di-consider as orang yang penakut juga, dan selalunya bila kita buat cerita hantu, kita balik rumah, terbayangkan scene-scene kita buat dan terbayangkan rupa hantu yang di-make-upkan kat set. Tapi semasa berada di set, semua orang buat saya rasa macam berani, dan mereka macam selalu duduk dengan saya. Sesuatu naskah lebih-lebih lagi daripada novel, bila difilemkan, dia merupakan satu cabaran besar bagi seseorang pelakon, bukan pada saya saja tapi pada semua orang, sebab apa yang pembaca cuba bayangkan adakah sama dengan apa yang pelakon akan bawakan. Seram. Nantikan filem Town Mall di pawagam berdekatan anda. Dengar cerita filem Geran dah bersilat dekat New York. Apa cerita? Kita tanya director dia sendiri. Allah nak tukar kita, nak uji kita, nak tahu. Untuk segmen Hot Seat minggu ini, kita akan bercerita tentang filem yang bertajuk Geran yang diarahkan oleh Aril Abu Bakar. Geran merupakan filem drama aksi silat Malaysia 2019. Filem ini mempamerkan pencak silat dan mengisahkan satu keluarga pesilat yang perlu mempertahankan nama dan tanah rumah mereka daripada tergadai setelah adik mereka lari dengan geran tanah. Filem Geran kita buat sebab saya dah dalam industri dalam 10 years masa tu. Kita cuba buat satu benda yang ada manfaat untuk masyarakat dan untuk negara. Saya punya plan sebab saya punya jiwa tu ke arah warisan budaya sikit. Cari dapat idea untuk buat satu action yang dekat dengan warisan dan budaya. Filem Geran telah dinobatkan sebagai penerima anugerah Daniel A. Kraft di Festival Filem Asia New York ke-19 di atas kecemerlangannya dalam filem aksi. Ini satu petanda yang baik untuk saya, dan apa yang saya fikirkan ataupun perjuangkan dalam industri filem tu, maknanya orang kita ni boleh pergi jauh. Kita punya konten dekat Malaysia ni ada benda yang kita boleh angkat. Tak semestinya kita kena tiru cara luar.
So diorang nak tengok yang tu, bukan kita selalunya filmmaker ni selalu tengok apa yang orang luar buat, kita pun nak copy kan. So kita patutnya kita kena create kita punya identity dan filem kita tu orang tahu ni filem Malaysia. Tak nampak filem ni macam filem mana-mana negara kan. Kadang orang tengok cerita, kalau cerita gangster, cerita apa, orang kata ni macam Hong Kong lah, ni macam tu lah, macam ni kan. So kita tak nak benda tu, biar orang tengok filem kita, ni Malaysia punya. So yang tu lah yang saya rasa bila penghargaan tu diberi tu, kita rasa macam maknanya orang luar nampak apa yang kita ada. Hukum dunia dia boleh lepas patih, tapi hukum akhirat, hukum Allah, dia takkan lepas patih. Kita mengharapkan filmmaker kita yakin apa yang kita ada, dan kita mempunyai kemampuan tersendiri. Orang kita ada kemampuan tersendiri dan kita banyak orang-orang yang bagus dalam industri, dan Finas boleh bantu orang-orang lain yang berjuang menaikkan nama negara, filem-filem yang ada kualiti, dan mengharapkanlah satu hari nanti filem kita pergi sampai ke luar negara ataupun setaraf dengan filem luar. Melalui satu kenyataan media, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah menzahirkan rasa bangganya dengan kejayaan filem berlatar seni persilatan Melayu. Geran yang merangkul anugerah Daniel A. Kraft di Festival Filem Asia New York ke-19 di atas kecemerlangan aksinya, sekaligus mencerminkan keupayaan dan aspirasi industri perfilman negara ke arah road to Oscar. Saya jadi pelakon dulu, daripada pelakon kemudian saya buat berniaga untuk menampung kehidupan, kerana masa tu kehidupan sebagai anak wayang ni tak konsisten. Bagaimana dengan misi kamu kali ini? Filem animasi popular tempatan Bobo Boy bakal menjengah pawagam di Turki bermula bulan September 2020 dengan penayangan dua filem pecah panggung iaitu Bobo Boy The Movie dan Bobo Boy Movie 2. Siri berkenaan akan dialih bahasa sepenuhnya ke dalam bahasa Turki bagi memudahkan penonton mereka faham. Pencapaian jenama Bobo Boy di seluruh dunia sememangnya tidak asing lagi apabila berjaya membanggakan Malaysia di pelbagai acara. Sehingga sekarang, animasi itu sudah memiliki pengikut di lebih 70 negara. Ia merangkumi negara tetangga di Asia Tenggara, India, Timur Tengah dan Afrika Utara. Justru, Monster berharap dapat meneroka serta mengembangkan lagi jenama terbabit ke negara terdekat Turki dengan jalinan kerjasama terbaru itu. Monster komited dalam menerajui usaha pengeksportan animasi Malaysia yang berkualiti tinggi dan berharap dengan ketibaan Bobo Boy di Turki, jutaan penonton baharu akan dapat menikmati siri animasi tersebut yang syarat dengan aksi, komedi dan hiburan untuk seisi keluarga. Kembali bersama saya Nadine Nasar di Sinema #IniSinemaku. Saya nak ucapkan tahniah kepada Bobo Boy The Movie yang bakal ditayangkan di Turki. Sebagai rakyat Malaysia, saya amat bangga dengan kejayaan filem animasi tersebut. Dan seterusnya, kita ada cerita pasal Datuk Yusof Aslam. Siapa tak kenal Datuk Yusof Aslam ni? Pengarah dan juga penerbit Scope Production. Apa cerita Datuk Yusof Aslam ni? Mari kita tanya beliau sendiri. Roll VT. Hai, Assalamualaikum. Saya Yusof Aslam daripada Scope Production dalam segmen Nostalgia. Datuk Yusof Aslam merupakan seorang pelakon, pengarah dan penerbit filem Malaysia. Beliau juga memegang jawatan sebagai pengarah urusan syarikat penerbitan televisyen dan filem miliknya, Scope Production, yang ditubuhkan pada 1985. Daripada sekolah lagi saya minat nak jadi pelakon filem. Peluang tu datang setelah saya berusia dalam 18 tahun. Saya jadi ekstra di Merdeka Studio dengan bayaran RM4 ketika tu. Arwah orang tua saya tak izinkanlah saya join dalam industri filem kerana masa tu tak ada prospek.
Tapi saya langgar jugalah apa yang orang tua saya yang dia tak benarkan. Saya jadi pelakon dulu, daripada pelakon kemudian saya buat berniaga untuk menampung kehidupan kerana masa itu kehidupan sebagai anak wayang tak konsisten. Sepanjang kerjayanya, Datuk Yusof telah berlakon lebih dari 30 filem yang kesemuanya merupakan kejayaan komersial. Beliau menduduki kerusi pengarah pada 1991 menerusi filem pertamanya Bayangan Maut dan mengarahkan beberapa filem lagi termasuk Pemburu Bayang, Sembilu dan Maria Mariana sehingga beliau bersara dari kerusi pengarah pada 2005. Datuk Yusof Haslam juga pernah diberi gelaran $6 Million Man menerusi filem Sembilu. Orang yang labelkan saya $6 Million Man, sebenarnya tak adalah $6 Million Man, bukan saya ada duit 6 juta pun. Tapi oleh kerana kutipan filem Sembilu tahun 1995 mencatat kutipan yang luar biasa, di luar jangkaan semua orang, tetapi dengan izin Allah SWT, kun fayakun kata orang. Kalau Tuhan nak bagi seorang tu nak benda tu nak berlaku, berlaku. Lama berkecimpung dalam industri perfilman ini, apa agaknya kenangan yang paling manis yang masih segar di ingatan Datuk? Kita kata detik paling manis, detik yang mengembirakan kita. Saya menjadi pengarah filem yang boleh katakan filem arahan saya about 95% yang berjaya. Ini semua dengan izin Tuhan ya. Rezeki yang Tuhan bagi bukan sebab kita hebat. Dan saya sendiri tidak sangka filem-filem arahan anak saya seperti Syamsul, kalau dulu orang panggil saya $6 Million Man, tiba-tiba Syamsul melahirkan filem Munafik 2 yang mencatat kutipan hampir 40 juta. Yang pahitnya, saya pernah mengalami satu kemurangan lah. Tapi saya sebagai bapa, sebagai pengusaha filem, yang Tuhan dah bagi banyak macam-macam rezeki kepada saya. Filem KL Gangster 2 yang bocor, di mana filem tu kita buat dengan kos yang tinggi pada tahun 2011. Jadi kita kena reda, kena terima dan anggap ni sebagai satu cabaran, satu ujian dalam hidup, dan supaya kita sentiasa muhasabah diri. Pukul 3 pagi lagi mau kacau orang kah? Sejuk-sejuk ini macam baik lu balik peluk bini bikin anak mah. Ini gambaran jai tau gila to. Sayo, lu sudah sayo. Lu tengok cara gua tengok cara lu. Lu bye-bye mah. Lu mau main sama gua, lencai. Saya mengharapkan supaya anak-anak saya cekal, semua anak-anak muda, saya doakan jangan takut untuk berjuang. Kalau Syamsul Syafiq boleh berjaya, anda boleh berjaya. Syafiq pernah cakap saya, Papa, di luar sana banyak kawan-kawan dia yang berbakat. Tapi kadang-kadang platform tak ada, peluang tak ada. Jadi sekarang ni dengan adanya Finas ya, dengan adanya Finas memberi bantuan, inisiatif, dana dan sebagainya untuk anak-anak muda, rebut peluang ni. Tanamkan tekad yang kuat, azam yang kuat, disiplin, insya-Allah anda akan berjaya. Itu sahaja yang dapat nak dikongsikan pada anda semua minggu ini. Nak tahu pasal industri perfilman dan juga dunia hiburan, jangan lupa bersama Nadir di Cinema #IniCinemaku di YouTube Finas Malaysia setiap Sabtu 9 malam. Untuk info lanjut, layari laman web Finas www.finas.gov.my dan juga follow perkembangan Finas Malaysia di Instagram dan Facebook. Sebelum sinema melabuhkan tirai, jom kita imbau kembali filem Lieutenant Adnan arahan Aziz M. Osman yang telah melalui restorasi digital dan sedang ditayangkan di Astro First. Bye-bye. Mungkin mereka akan menang, tapi bukan kerana kita tak melawan.